Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga kesihatan. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek ibadah. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi pembincangan kita dalam tajuk solat Jumaat, tetapi di bawah satu topik yang berbeza. Dan pada hari ini kita akan berbincang ataupun belajar berkaitan dengan pengecualian daripada menunaikan solat Jumaat. Apakah pengecualian-pengecualian yang dibenarkan untuk tidak solat Jumaat? Jadi, seorang Muslim yang mengalami salah satu perkara yang akan disebutkan oleh Ustazah dikecualikan daripada solat Jumaat dan hanya perlu solat zuhur seperti biasa. Okey, yang seterusnya keempat, perkara yang mendapat pengecualian daripada menunaikan solat Jumaat adalah takut dizalimi. Orang yang bersembunyi daripada pemerintah yang zalim dikecualikan untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, dan yang seterusnya yang kelima iaitu perang, orang yang dalam berada di medan perang. Okey, seterusnya kita lihat syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat ada 7 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, lelaki. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, bermukim dan bermastautin. Dan yang ketujuh, merdeka. Okey, Ustazah, apa yang dimaksudkan dengan bermastautin dan apa yang dimaksudkan dengan bermukim? Okey, bermastautin adalah orang yang tinggal menetap di satu tempat dan tidak berhajat untuk berpindah ke tempat lain. Dan manakala bermukim, orang yang tinggal di sesuatu tempat dan tidak berhajat untuk menetap di sesuatu tempat tu selama-lamanya. Jadi ada 3 benda yang awak baru dengar, mungkin awak baru belajar, iaitu berkaitan dengan bermusafir, bermastautin dan bermukim. Jadi bermusafir ni ingat orang yang dalam perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Bermastautin ni adalah orang yang tinggal menetap di sesuatu tempat dan tidak berhajat untuk berpindah ke tempat lain. Bermukim orang yang tinggal di sesuatu tempat dan tidak berhajat untuk menetap dekat situ selama-lamanya. Tadi kita belajar berkaitan dengan syarat wajib. Seterusnya kita belajar syarat sah solat. Okey, syarat wajib dan syarat sah berbeza. Jadi seterusnya kita belajar apa itu syarat sah solat Jumaat. Okey, apabila seseorang tu dia mendapati dirinya itu mempunyai syarat wajib solat, jadi dia juga perlu tahu apa itu pada dirinya syarat sah solat. Okey, yang pertama, apa itu syarat sah solat? Yang pertama, ditunaikan di tempat yang telah ditetapkan. Okey, apa dia ditunaikan di tempat yang telah ditetapkan? Contoh tempat khusus yang ditetapkan adalah seperti masjid atau dalam kawasan bangunan dan binaan. Solat Jumaat tidak sah didirikan di padang pasir yang terbuka atau di antara kemah-kemah. Yang kedua, mestilah secara berjemaah. Solat Jumaat tidak sah ditunaikan bersendirian. Ia mesti ditunaikan secara berjemaah, sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. 3. Hendaklah ditunaikan dalam waktu zuhur. Tidak boleh solat Jumaat ni didirikan dalam waktu yang lain. Solat Jumaat tidak sah didirikan di waktu lain selain waktu zuhur. Jika setelah masuk waktu zuhur tetapi tidak cukup syarat mendirikan solat Jumaat, maka wajiblah mendirikan solat zuhur sahaja. Yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Solat Jumaat tidak sah melainkan didahului dengan bacaan 2 khutbah oleh khatib atau imam yang bertugas.
Seterusnya yang terakhir, hanya satu solat dilakukan di satu-satu tempat. Kita ditegah daripada mendirikan lebih daripada satu solat Jumaat pada satu tempat. Melainkan tempat itu tidak dapat menampung bilangan jemaah yang terlalu ramai. Hikmah larangan mendirikan solat Jumaat lebih daripada satu tempat adalah supaya dapat mencapai tujuan perpaduan dan penyatuan fikiran. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat faham berkaitan dengan apa yang kita belajar, iaitu pengecualian daripada menunaikan solat, syarat wajib solat dan syarat sah solat. Jadi, setakat itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. InsyaAllah, kita berjumpa lagi dan saya harap kamu dapat memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.